Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada para pelajar. Pada pagi ini, saya Cikgu Shaliza dari SMK Bandar Tasik Mutiara bersama-sama dengan Cikgu Syawal dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas akan sama-sama berkongsi dengan para pelajar tentang teknik dan cara-cara untuk menjawab SPM Kimia Kertas 3. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Para pelajar diminta untuk merujuk bahan yang telah dikongsikan dengan kamu sebelum ini. Okay, soalan struktur yang pertama. Kita akan baca dahulu soalan bersama-sama bagi mengenal pasti maklumat penting yang terdapat di dalam soalan ini. Baiklah, suatu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan haba pembakaran alkohol dalam makmal. Okay. Metanol dibakar dalam lampu pelita dan haba yang terbebas digunakan untuk memanaskan 200 cm padu air suling di dalam bekas kuprum. Alkohol itu dibakar sehingga suhu air suling meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Dan untuk maklumat kamu, 30 darjah Celsius ni ialah tita. Okay, perubahan suhu yang kamu akan gunakan untuk mengira soalan yang berikutnya nanti. Okay, jisim lampu pelita dicatatkan dan eksperimen diulangi dengan menggunakan etanol, propan 1 ol dan butan 1 ol. Okay, suka untuk cikgu ingatkan lagi sekali, baca soalan betul-betul kerana di sinilah kamu akan mengumpulkan beberapa maklumat penting yang akan kamu gunakan untuk soalan yang berikutnya. Okay, kita rujuk soalan yang pertama, 1A terlebih dahulu. Okay, di sini soalan minta supaya kamu catatkan jisim, lampu pelita dan kandungannya pada ruang yang disediakan. Untuk soalan 1A, merupakan soalan untuk sebentar ya. Ini soalan dia. Bergantung kepada soalan, tapi untuk kali ini kita guna alat pengukuran penimbang digital. Yang penting untuk alat pengukuran ini ialah kamu kena ambil tahu, pastikan kamu tulis unit yang digunakan dan juga tempat perpuluhan yang digunakan itu juga mestilah betul. Sebagai contoh, jika alat pengukuran yang keluar dalam soalan nanti ialah burette, sekiranya burette yang diberi, jadi tempat perpuluhan yang perlu kamu catatkan adalah sebanyak 2 tempat perpuluhan. Manakala alat pengukuran yang lain, tempat perpuluhan sebanyak 1 tempat perpuluhan. Tapi special sikit dalam soalan ini, dia dah spesifikkan kehendak soalan di mana dia minta supaya kamu bundarkan, bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Bacaan yang kamu catatkan perlu kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi, jika merujuk kepada soalan yang diberikan di sini, dia bagi untuk alkohol, jenis alkohol yang pertama untuk metanol. Bacaan awal untuk penimbang digital dibagi kepada 3 tempat perpuluhan dan diminta kamu bundarkan jawapan yang kamu tulis nanti mestilah dalam 2 tempat perpuluhan ikut kehendak soalan berserta dengan unitnya sekali. Jadi untuk soalan ini, boleh cuba sambil kita bincang, kamu boleh cuba. Untuk yang pertama, setelah dibundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, untuk metanol bacaan awalnya adalah sebanyak 328.86 gram. Selepas pembakaran, iaitu selepas suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius, bacaan akhirnya menjadi 327.32 gram. Ini untuk alkohol jenis yang pertama, iaitu untuk metanol. Eksperimen diulang pula dengan menggantikan metanol dengan alkohol yang berikutnya, iaitu etanol. Dan di sini apabila dibundarkan bacaan awal didapati sebanyak 372.83 gram etanol dan bacaan akhirnya adalah sebanyak 371.2 gram. Seterusnya diulang lagi eksperimen yang sama, etanol digantikan dengan propan 1 ol. Dan di sini bacaan awalnya adalah sebanyak 352.77 gram dan selepas pembakaran di mana suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius, bacaan akhir adalah sebanyak 351.67 gram.
Dan alkohol yang terakhir yang digunakan dalam eksperimen ini ialah butan 1-ol. Bacaan awal yang diperoleh adalah sebanyak 386.89 gram, dan setelah suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius, jisim akhir didapati adalah sebanyak 385.89 gram. Suka cikgu nak ingatkan lagi sekali, apabila kamu mencatatkan bacaan alat pengukuran, pastikan kamu turut mencatatkan unit. Okey, unit perlu dicatatkan dan tempat perpuluhan perlu dah ditekankan. Okey, sekiranya kamu diberi alat pengukuran seperti biurat, tempat perpuluhan adalah sebanyak 2 tempat perpuluhan. Okey, untuk alat pengukuran yang lain boleh 1 tempat perpuluhan. Pastikan dalam soalan ini dia minta agar dibundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, jadi kita kena ikut kehendak soalan lah, 2 tempat perpuluhan. Jadi setelah dicatatkan jawapan dalam ruang yang disediakan, okey, di sini ruang yang disediakan, catatkan bacaan kamu. Setelah dibundar kepada 2 tempat perpuluhan, okey, kita kembali pula kita teruskan kepada soalan yang berikutnya, di mana soalan minta supaya kamu nyatakan, okey, bagi eksperimen ini pemboleh ubah yang terlibat. Okey. Untuk pemboleh ubah, sebenarnya maklumat tu kamu boleh dapat daripada soalan yang asal tu. Yang awal tu dah ada beberapa maklumat kita dapat kumpul di situ. Okey, sebagai contoh, okey, kita rujuk semula kepada soalan asal tadi. Okey, eksperimen tu dijalankan untuk menentukan haba pembakaran alkohol. Okey, jadi haba pembakaran alkohol ini, okey, ada siapa yang bertentukan? Ini pemboleh ubah. Okey, haba pembakaran alkohol ialah pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak kaji dari eksperimen ini. Jadi dah ada satu soalan yang kita dapat direct dah ada satu jawapan kita dapat direct daripada soalan, iaitu haba pembakaran alkohol. Automatik ada jawapan kat situ. Jadi baca betul-betul soalan. Okey, seterusnya metanol dibakar, dan kalau kita tengok eksperimen ini diulang sebanyak 4 kali, okey, dengan menukarkan alkohol yang digunakan. Okey, yang pertama mula-mula kita guna metanol. Okey, kemudian metanol tu digantikan pula dengan etanol. Okey, seterusnya ulang lagi ganti dengan propan 1-ol, dan akhirnya diganti pula dengan butan 1-ol. Jadi kan keempat-empat ini, okey, merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, dapat dari soalan juga kalau kita tengok betul-betul lah. Okey, seterusnya, jadi kita dah jawab soalan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan tadi sudah. Okey, pelajar boleh tulis jenis alkohol, ataupun kalau kamu tak pasti nak tulis jenis alkohol ke, jenis bahan ke, jenis sebatian ke, kamu boleh senaraikan alkohol-alkohol yang kamu gunakan. Maksudnya dalam soalan ini kamu senaraikan keempat-empat sekali. Metanol, etanol, propan 1-ol, dan butan 1-ol. Okey, itu adalah untuk soalan yang pertama. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan. Senaraikan keempat-empat sekali. Okey, ataupun kalau nak mudah, kau boleh terus tulis jenis alkohol. Pun dapat jawapan, dapat markah yang penuh lah sebenarnya, 1 markah. Okey, seterusnya kita berbalik pula kepada soalan yang kedua. Dia minta pemboleh ubah bergerak balas. Setelah cikgu nyatakan sebentar tadi, pemboleh ubah bergerak balas telah dinyatakan dengan jelas dalam soalan sebenarnya. Okay, kalau kita tengok di sini, menentukan haba pembakaran alkohol. Jadi haba pembakaran alkohol merupakan pemboleh ubah bergerak balas yang kita cari. Sebab tu kalau kamu tengok soalan tu panjang, kamu jangan susah hati. Sebenarnya soalan panjang ni lah dia ada banyak maklumat yang akan menolong kamu untuk jawab soalan berikutnya. Okey, seterusnya. Soalan C, dia minta pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya apa yang mesti dikekalkan dalam eksperimen ini? Okey. Baiklah, untuk mendapatkan pemboleh ubah yang dimalarkan, okey, kamu boleh rujuk semula soalan yang asal yang kamu terima.
Okey, di mana di situ dinyatakan bahawa isi padu air suling yang digunakan adalah sebanyak 200 cm padu. Okey, ini soalannya tadi. Okey, dinyatakan di situ memanaskan 200 cm padu air suling. Okey, jadi ini merupakan pemboleh ubah yang dimalarkan, di mana setiap jenis alkohol yang kamu guna tu, okey, air yang digunakan untuk dipanaskan adalah sebanyak 200 cm padu, isi padu air suling. Dan satu lagi pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini adalah kita gunakan bekas kuprum. Dalam keempat-empat jenis alkohol tadi, kita gunakan bekas kuprum untuk mengisi air suling. Ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, selesai ketiga-tiga pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Kita bergerak ke soalan yang berikutnya. Okay. Bagi pelajar yang perlukan ejaan untuk tadi, cikgu dah bagi tahu kalau untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, kau boleh bagi tahu sama ada jenis alkohol, atau kalau kamu tidak pasti jenis apa yang kamu nak catat di belakang, kau boleh catatkan ke semua alkohol yang kamu gunakan. Tak boleh pilih satu atau dua sahaja, senaraikan keempat-empatnya sekali. Dalam eksperimen ni kita guna 4 jenis tadi. So kamu catatkan metanol, etanol, propan 1 ol dan butan 1 ol. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak cari dalam eksperimen ni tadi, pembakaran alkohol, haba pembakaran alkohol. Dan yang dimalarkan, kita gunakan isi padu yang sama untuk air suling, iaitu 200 cm padu. Jadi isi padu air suling, dan kita guna bekas kuprum untuk mengisi air suling tersebut. Jadi bekas kuprum juga merupakan pemboleh ubah yang dimalarkan bagi eksperimen ini. Okey, seterusnya soalan minta kamu nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, ingat, untuk menulis hipotesis kita perlukan 2 maklumat penting, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kedua-duanya perlu dinyatakan dalam hipotesis kamu beserta dengan arah. Okey, sebagai contoh untuk eksperimen ini, okey, pastikan ayat hipotesis kamu tu dia mulakan dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay. Di sini kita guna metanol, etanol, propan 1 ol dan butan 1 ol. Jadi yang kita manipulasikan, bilangan atom karbon per molekul alkohol. Jadi ini ialah kita punya MV, pemboleh ubah dimanipulasikan. Selepas kamu nyatakan MV dia, kau perlu nyatakan pula dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Untuk eksperimen ini, pemboleh ubah bergerak balas adalah haba pembakaran alkohol. Dan ingat, sentiasa ingat, arah mesti dinyatakan dengan jelas. Elakkan guna perkataan mempengaruhi, dipengaruhi, berbeza, tak jelas. Ayat tu tak jelas. Jadi kamu perlukan perkataan yang lebih jelas, di mana semakin tinggi bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Jadi arahnya di sini ialah yang ini, tinggi. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, bilangan atom karbon per molekul alkohol. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah haba pembakaran alkohol. Elakkan terbalik. Kalau terbalik, kamu takkan dapat markah penuh, iaitu 3. Takkan dapat markah penuh. Selesai untuk hipotesis. Kita tengok soalan yang berikutnya. Soalan E. Dia minta pengiraan. Perlu kira. Jadi di sini kamu boleh sediakan kalkulator. Kita akan kira bersama-sama. Dia minta kira haba pembakaran metanol untuk eksperimen ini. Jadi untuk mengira haba pembakaran metanol, ada 3 bahagian lah. Kamu kena mula dengan kira dia punya Q terlebih dahulu. Ingat semula formula untuk mengira Q, sama dengan MC theta, di mana M ialah 200, iaitu isi padu untuk air suling yang digunakan.
C telah diberikan dalam soalan iaitu sebanyak 4.2 dan theta ialah perubahan suhu. Okay, dinyatakan dalam soalan yang mula-mula tadi dia dah bagi tahu theta adalah sebanyak 30 darjah Celsius. Okey, jadi kamu gantikan nilai tersebut ke dalam formula. Q sama dengan MC theta. M ini 200 ambil dari isi padu air suling yang kita guna. C diberi dalam soalan 4.2 dan theta tadi adalah perubahan suhu, peningkatan suhu air suling. Okey, sebanyak 30 darjah Celsius. Jadi kalau selepas dah kira, okey, dapat nilainya dalam unit joule, ini satu markah untuk kamu, tapi kita belum selesai lagi sebab soalan minta haba pembakaran metanol. Kamu kena teruskan bahagian yang berikutnya, kira bilangan mol untuk metanol. Okey, untuk mengira bilangan mol etanol, maklumat yang kamu perlukan adalah jisim metanol yang kamu guna dan juga jisim atom, jisim molekul relatif, JMR. Okey, jadi di mana cikgu dapat nilai 1.54 gram ini? Ini adalah dalam soalan yang sebelum ini. Okey, boleh rujuk semula, cikgu tunjuklah. Okey, di mana cikgu dapat 1.54? Sebentar ya. Okey, di sini. Soalan B tadi, okey, dia ada minta kamu kira jisim alkohol yang digunakan. Okey, macam mana kamu kira jisim alkohol yang digunakan? Okey, jisim awal kamu tolak dengan jisim akhir. Jadi kamu akan dapat jisim alkohol yang digunakan untuk memanaskan air tadi. Jadi untuk metanol, setelah kamu kira jisim awal tolak jisim akhir, kamu dapati jisim alkohol yang digunakan adalah sebanyak 1.54 gram. Dan jisim ini, nilai inilah yang kita guna untuk kira tadi bilangan mol metanol. Okey, kita patah balik. 1.54, kita guna nilai ini. Okey, di sini tadi. Okey, 1.54 gram dapat dari soalan B dan kemudian 32 gram per mol ni kamu perlu kira lah. Karbon 12, okey, hidrogen 1 darab 3, oksigen 16, hidrogen 1. So kamu tambahkan JR tadi tu dapat 32. Okey, jadi jisim bahagi dengan JMR, kamu dapat bilangan mol untuk metanol. Ini satu markah. Dan satu markah lagi dapat apabila kamu kira haba pembakaran metanol, delta H kamu. Di mana Q tadi per dengan bilangan mol yang telah kamu dapat pada bahagian atasnya. Okey. Ingat, jawapan akhir pastikan ada unit. Okey, ada unit kilojoule per mol. Dan ini lagi satu markah untuk kamu lah. Okey, keseluruhannya 3 markah. Okey. Untuk bahagian C, untuk bahagian F, okey, dia bagi, kita rujuk sama-sama soalan lah. Okey, jadual 1, dia kata dia bagi haba pembakaran. Okey, untuk etanol, propan 1 ol, butan 1 ol dan ada satu lagi tambahannya, ada pentan 1 ol. Tadi dalam eksperimen awal tadi kita cuma guna etanol, propanol, butanol dengan metanol. Tapi sekarang ada tambahan pentan 1 ol dan yang ini dia minta kita ramalkan nanti. Ada soalan predict, soalan ramalan. Jadi kalau kita tengok pada maklumat yang dia bagi, okey, etanol pergi ke propan 1 ol, kita tengok bilangan karbon berbeza sebanyak 1. Okey, etanol 2 karbon. Propanol dia bertambah, propan 1 ol bertambah kepada 3 karbon. Butan 1 ol 4 karbon. Okey, dan pentan 1 ol 5 karbon. Okey, sebenarnya pertambahan atom karbon ini dia mempengaruhi haba pembakaran.
Okay, jika kita tengok semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol tadi, kita dapati haba pembakaran alkohol juga semakin bertambah. Okay, daripada 1376 meningkat kepada 2017 untuk propan 1-ol. Manakala untuk butan 1-ol dia jadi 2679. Dan di sini kita boleh ramal sebenarnya kalau bertambah lagi satu karbon iaitu pentan 1-ol, okey, haba pembakaran ni akan bertambah juga. Okey, jadi bertambah sebanyak mana kau boleh tolak. Okey, dari sini untuk butan 1-ol kamu tolakkan untuk nilai propan 1-ol, kamu akan dapat dalam 600 lebih. Boleh check lah, gunakan kalkulator kamu, boleh cuba tekan. Ini pun sama. Okey, 2017 kalau kamu tolak 1376 pun 600 lebih juga. Boleh check sendiri, cuba tekan kalkulator kamu, cuba tengok. Dan untuk pentan 1-ol, kau boleh gunakan nilai tadi tu yang kamu dapat 600 lebih tu tambah kepada 2679. So kita boleh ramalkan untuk pentan 1-ol dengan menambahkan beza untuk setiap ni tambah kepada 2679. Okey, dan untuk soalan meramal, okey, pastikan, okey, sila pastikan kamu berikan satu nilai. Okey, satu nilai sekali dengan unit. Okey, bagi soalan meramal, okey, di sini dia minta kita ramalkan nilai haba pembakaran bagi pentan 1-ol. Okay. Cikgu nak pesan supaya untuk soalan meramal elakkan menggunakan perkataan lebih daripada, kurang daripada ataupun di antara. Okey, sebaliknya letakkan satu nilai berserta dengan unitnya sekali. Okey, sebagai contoh untuk soalan ini, contoh jawapan. Ada banyak lagi jawapan yang kita terima. Dan ini salah satu jawapan yang terdapat dalam julat yang ditetapkanlah 3341. Ingat, tulis unitnya sekali, kilojoule per mol. Okay. Selesai untuk soalan meramal, ramalkan nilai. Seterusnya kita lihat kepada soalan G. Okay, di sini dia minta nyatakan hubungan antara bilangan atom karbon per molekul dengan jisim dengan jisim etanol yang terbakar. Okay. Di sini macam mana kamu nak jawab soalan ni? Rujuk balik soalan yang mula tadi. Okey, asal tadi kalau kamu tengok soalan B, jadual kamu tu. Di situ kamu boleh guna untuk jawab soalan G kamu. Okey. Cikgu tunjukkan yang itu di mana kamu nak ambil. Okey, yang ini. Dia minta kamu kaitkan bilangan. Okey, bilangan atom karbon tadi. Okey, dengan jisim alkohol yang digunakan. Jadi untuk metanol, satu karbon digunakan sebanyak 1.54 gram. Untuk etanol, 2 karbon 1.21 gram. Untuk propan 1-ol, okey, ada 3 karbon. Okey, di sini kita nampak dia guna 1.1 sifar gram. Manakala untuk butan 1-ol ada 4 karbon, dia gunakan sebanyak 1.0 sifar gram. Jadi di sini untuk kita letakkan hubungan antara bilangan karbon, okey, dengan bilangan bukan bilangan, dengan jisim alkohol yang dibakar, kita dapat simpulkan bahawa semakin bertambah bilangan karbon dia dari 1, 2, 3, 4, jisim alkohol yang terbakar pula semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Jadi bila kamu tulis jawapan perlu arah yang jelas. Okey, maksud cikgu ialah arah yang jelas tu yang ini.
semakin tinggi bilangan atom karbon tadi, kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Okey, semakin bertambah bilangan atom karbon tadi, jisimnya semakin rendah. Jadi arah kena nyatakan tinggi, rendah. Okey, kena nyatakan dengan jelas. Tak boleh berubah, berbeza, tak tahu apa arah dia. Jadi nyatakan dengan jelas untuk mendapatkan markah 3, skor 3. Okey. Seterusnya, soalan H, dia minta supaya kamu nyatakan definisi secara operasi untuk haba pembakaran etanol. Definisi secara operasi ada dua perkara penting yang mesti kamu letak dalam jawapan kamu. Yang pertama ialah what you do, apa yang kamu buat, dan yang kedua ialah what you observe, apa yang kamu perhatikan. Jadi untuk eksperimen ini, definisi secara operasi untuk haba pembakaran alkohol, what you do dulu, apa yang kamu buat. Jadi untuk eksperimen ini, alkohol terbakar dengan lengkap, alkohol terbakar. Tapi untuk definisi haba, haba tindak balas, mesti dinyatakan bilangan mol tu dengan jelas lah. Jadi apa yang kamu buat, what you do ialah alkohol terbakar dengan lengkap, dan what you observe, apa yang kamu perhatikan ialah peningkatan suhu air. Dua perkara ini mesti ada dalam definisi secara operasi. Jika kamu tak dapat senaraikan kedua-duanya, markah akan berkurang lah. Tak dapat markah 3. Kita target markah 3 kan untuk setiap soalan. Jadi perlu ada kedua-dua, what you do dengan what you observe. Untuk soalan yang seterusnya, rujuk soalan yang berikutnya. Nilai haba pembakaran alkohol yang diperoleh melalui eksperimen lebih rendah daripada nilai sebenar, daripada nilai teori. Kenapa perkara ini berlaku? Ada 3 penyebab utama mengapa nilai yang kita peroleh dari eksperimen tu berbeza dengan nilai teori, nilai yang sebenar. Yang pertama ialah kerana pembakaran tu tidak lengkap. Bila pembakaran tidak lengkap, jisim alkohol juga kurang tepat. Dan yang kedua, haba yang terbebas tu bukan 100% diserap oleh air suling. Sebaliknya ada yang terbebas ke persekitaran dan ada yang diserap oleh bekas kuprum. Ketiga-tiga faktor ini menyebabkan haba pembakaran yang kita peroleh daripada eksperimen adalah lebih rendah berbanding haba pembakaran yang sebenar, haba pembakaran secara teori. Dan untuk soalan yang seterusnya, soalan yang berikutnya, dia minta kamu tulis persamaan kimia untuk pembakaran metanol, dan apa yang kamu kena fokus di sini adalah dia nyatakan di sini, metanol terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Kalau kamu ingat semula, hasil kalau pembakaran tu oksigennya terhad, pembakaran tidak lengkap, hasil pembakaran tu takkan sama dengan kalau oksigen berlebihan, pembakaran lengkap. Jadi untuk soalan ini, kalau nak pembakaran lengkap di mana oksigen berlebihan, hasil akhir dia ialah karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida dan juga air. Kalau soalan tu tukar sikit, dia minta kamu tulis persamaan untuk pembakaran dalam oksigen terhad ataupun pembakaran tidak lengkap, kamu akan dapat karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Jadi untuk soalan J, kamu tuliskan formula kimia untuk metanol terbakar dalam oksigen, so O2. Disebabkan ini adalah pembakaran lengkap, oksigen berlebihan, jadi hasilnya kamu dapat karbon dioksida dengan air. Dan pastikan, sebelum kamu tinggal jawapan tu, pastikan bekali dia. Cek dulu sama ada persamaan kimia kamu ni seimbang ataupun tidak. Dan untuk soalan ini, persamaan ini, kau boleh pilih sama ada nak gunakan pekali dia tu pecahan, ataupun ada setengah pelajar dia suka nombor bulat. So tak ada masalah, dia boleh darab dengan 2. Di sini darab dengan 2, 3/2 darab 2 dapat 3. Di sini 2, di sini darab dengan 2 dapat 4. So dua-dua jawapan ni kita terima, kedua-duanya adalah seimbang lah.
nak tinggalkan ini pun boleh, ataupun kamu nak dapatkan perkalinya nombor bulat juga boleh. Okey. Dan soalan yang terakhir, bahagian yang terakhir untuk soalan yang pertama ini, okey, dia minta kamu kelaskan. Okey, kelaskan kepada tindak balas. Okey, tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Jadi kan sekiranya kalau kamu dapat soalan jenis ni, sebaik-baiknya jawapan tu kamu tulis dalam jadual. Okey, sekiranya dia dah sediakan jadual, boleh terus guna jadual tu, dan kalau tak ada, kamu bolehlah lukis sendiri, okey, dan labelkan. Okey, dia nak di sini tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik, dan dia bagi di sini peneutralan, pembakaran bahan api, respirasi dan juga fotosintesis. Okey, dan dalam keempat-empat contoh yang dia bagi ni, okey, kesemuanya merupakan tindak balas eksotermik kecuali fotosintesis. Okey, jadi lukis jadual kamu. Okey, labelkan. Okey, tindak balas endotermik, kemudian tindak balas eksotermik, dan masukkan jawapan kamu ke dalam jadual kolom yang kamu dah sediakan tadi tu. Okay, kadang-kadang soalan ni dia bagi siap dengan jadual. Okay, kadang-kadang kalau tak ada, seelok-eloknya lukislah jadual, label dan masukkan dalam kumpulan yang sepatutnya. Kelaskan. Okay. Okay, sekian saja untuk soalan yang pertama. Kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Terima kasih Cikgu Shaliza di atas penerangan soalan nombor 1 sebentar tadi. Bersama dengan saya, Cikgu Syawal, kita akan teruskan soalan nombor 2. Sebelum kita pergi lebih lanjut soalan nombor 2, sama-sama kita baca apa yang diminta di dalam soalan nombor 2. Satu eksperimen telah dijalankan. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan jenis elektrod apabila larutan aqueous kuprum 2 klorida berkepekatan 0.01 mol Dn-3 dielektrolisis. Dalam set 1, elektrolisis dijalankan dengan menggunakan elektrod karbon. Eksperimen itu diulang dalam set 2 dengan menggantikan elektrod karbon dengan elektrod kuprum. Rajah 2 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen ini. Jika kamu dapat lihat di dalam kedua-dua set, kita letakkan di gambar rajah 2 permulaan eksperimen dan juga selepas 45 minit eksperimen dijalankan. Baik guys, dalam set 1 kita dapati terdapat perubahan selepas 45 minit eksperimen dijalankan, di mana perubahan dapat diperhatikan pada elektrod karbon anod dan juga kathod. Manakala dalam set 2 terdapat perubahan yang kita dapat perhatikan bagi kedua-dua elektrod, iaitu elektrod anod dan kathod, di mana elektrod anod menipis manakala elektrod kathod menebal. Kita beralih kepada soalan 2A. Baiklah, kita tengok sama-sama soalan. Tuliskan pemerhatian dan inference yang diperolehi pada anod dan anod pada karbon dan kedua-dua elektrod kuprum semasa elektrolisis dijalankan. Guys, jika dapat dilihat di soalan yang diberikan, kita dapati ada 6 kotak yang kamu perlu isikan, 3 kotak untuk pemerhatian dan 3 kotak untuk inference. Bagi kotak pertama, kamu perlu menyatakan pemerhatian dan juga inference yang didapati pada set 1 anod karbon. Manakala seterusnya kamu perlu nyatakan pemerhatian dan inference pada anod kuprum bagi set 2, dan pemerhatian yang ketiga dan inference yang ketiga kamu perlu nyatakan pemerhatian di kathod kuprum set 2 dan inference di kathod kuprum set 2. Baiklah, kita akan tengok sama-sama cara untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, pada anod karbon, pemerhatian yang kamu boleh nyatakan adalah gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, bila kita nyatakan gelembung gas, terus kita beralih kepada inference. Mengapa terdapat gelembung gas
yang terbebas. Oleh itu, di dalam fikiran kamu terus kamu analyse, kamu tafsirkan, berikan reason di sebalik gelembung gas yang terbentuk. Gelembung gas yang terbentuk itu merujuk kepada gas oksigen yang terbebas. Oleh itu, gas oksigen yang terbebas adalah inference bagi pemerhatian di dalam anode karbon set 1. Bagi anode kuprum set 2, pemerhatian dapat diperolehi adalah anode menipis. Inference ataupun reason di sebalik anode menipis adalah ion kuprum 2 terbentuk. Pilihan jawapan lain yang lebih tepat adalah kamu boleh nyatakan atom kuprum mengion untuk menghasilkan ion kuprum 2. And then bagi pemerhatian yang ketiga, iaitu di katot kuprum di set 2, katot menebal. Reference dia adalah kuprum terbentuk, ataupun lebih tepat ion kuprum dinyah charge untuk membentuk atom kuprum. Dan 3 inference, 3 pemerhatian, kamu akan memperolehi 6 markah. Kita beralih kepada soalan seterusnya, soalan B. Soalan B meminta kamu untuk menyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimalarkan. Harus diingatkan di sini, kamu boleh perolehi jawapan pemboleh ubah di soalan yang diberikan. Oleh itu, nasihat saya, baca soalan lebih daripada satu kali. So, jangan terlalu terburu-buru untuk menjawab soalan dan kurangkan careless yang kita boleh adakan dalam soalan tu. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Seperti yang diberitahu Cikgu Syahliza sebentar tadi, kamu boleh menulis pemboleh ubah dimanipulasi secara umum ataupun spesifik. Jika kita tengok dekat soalan ini, jenis elektrod adalah yang kita bezakan dalam setiap set. Ataupun kamu nak spesifik pun kita boleh terima, iaitu kamu boleh tulis elektrod karbon dan elektrod kuprum. Kita ada dua pilihan, secara umum ataupun secara spesifik. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kamu dapat perhatikan dalam soalan ini? Kita dapati hasil yang terbentuk di anode, iaitu di set 1 dan juga set 2. Ini adalah tujuan eksperimen ini dijalankan, sama ada kita nak perhatikan adakah terdapat perbezaan pemerhatian yang terbentuk di anode bagi set 1 dan juga set 2. Seterusnya, pemboleh ubah dimalarkan yang kita kekalkan bagi kedua-dua set. Kita perlu kekalkan jenis elektrolit. Sama ada kamu ingin menyatakan jawapan secara umum ataupun secara spesifik, iaitu larutan aqueous kuprum 2 klorida. Kita beralih kepada soalan C. Soalan C meminta kamu untuk menyatakan hipotesis. Saya ulang sekali lagi, bila menyatakan hipotesis, harus diingatkan, kamu harus meletakkan pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu saya letakkan MV di slide paparan kamu, diikuti oleh RV dan mempunyai arah. Make sure arah adalah arah yang kita dapati dalam eksperimen, iaitu MV kemudian RV. Jangan RV disusuli MV. So, jika kamu memberi jawapan sedemikian, kamu akan diturunkan grade kepada 2 markah. Okay, kita tengok contoh jawapan yang kita boleh tulis untuk soalan ini. Anode karbon menghasilkan gas oksigen, manakala anode kuprum larut ataupun menghasilkan ion kuprum 2. Okay. So, jika kamu dapat lihat dekat jawapan yang diberikan, anode karbon merupakan NV kita, manakala anode kuprum juga merupakan pasangan NV. So, apabila kamu letak NV di depan, barulah kamu boleh menghasilkan arah untuk kedua-dua NV tersebut, iaitu arah bagi anode karbon adalah menghasilkan RV gas oksigen, manakala anode kuprum larut ataupun menghasilkan ion kuprum 2. Itu adalah RV kita. Maksudnya bila kita cakap RV, apa yang kamu dapat perhatikan dan apa hasil bagi eksperimen yang dijalankan. Kita beralih kepada soalan D. Soalan meminta kamu menerangkan perubahan warna larutan kuprum 2 klorida pada set 1 dan set 2 jika ada. Maksudnya di sini,
Adakah terdapat perubahan ataupun perbezaan bagi kedua-dua set terhadap warna larutan kuprum 2 klorida? Seperti yang kamu tahu, warna larutan kuprum 2 klorida adalah berwarna biru. Jika kita lihat di set 1, penerangan yang diberikan adalah ion kuprum 2 dinyah charge daripada larutan dan kepekatan ion kuprum 2 berkurang. Ini adalah reason ataupun penerangan terhadap kenapa terdapat perubahan warna biru di dalam set 1. Manakala di dalam set 2 kita dapati warna biru tidak berubah. Okey, penerangan dia adalah atom kuprum mengion di anode. Okey, apabila atom kuprum mengion di anode, ion kuprum 2 juga dinyah charge di kathod. Apabila kedua-dua tindak balas ini berlaku, kita dapati kepekatan ion kuprum 2 tidak berubah. Oleh itu, warna larutan kekal tidak berubah, iaitu warna biru. Seterusnya, soalan E. Soalan E meminta kamu untuk mengelaskan. Okey, dia bagi jadual kat kamu dan minta kamu kelaskan. Apabila soalan pengelasan, saya menasihatkan kamu supaya lukiskan tabel dan kelaskan berdasarkan soalan yang diberikan. Okey, soalan meminta kamu mengelaskan K-ion dan juga N-ion. Sama ada kamu ingin menulis formula ataupun kamu ingin menulis apakah nama formula ion yang diberikan, kita juga boleh terima. So ikut yang mana yang kamu faham dan yang kamu boleh yakin untuk memperolehi markah. Okay, jika kita tengok dekat cation dan anion. Okay, cation, ion yang dipilih adalah ion hidrogen, manakala ion satu lagi adalah ion kuprum 2. Manakala di anion, ion yang dipilih adalah ion hidroksida ataupun ion OH-. Satu lagi adalah ion klorida, iaitu ion Cl-. Okey, soalan seterusnya meminta kamu melukis gambar rajah penyaduran. Okey, bila gambar rajah mesti ada label. Setiap label mesti tepat. Okey, tengok. Minimum untuk lukisan kamu adalah 3 gambar rajah yang berlabel. So, kalau tengok dekat sini, 3 label yang perlu dinyatakan adalah kepingan argentum, kunci besi dan juga larutan argentum nitrat yang berkepekatan 0. mol Dn-3. So ingat dekat sini mesti ada kepekatan. Jangan tulis larutan argentum nitrat saja. So kepekatan mesti komplit. Seterusnya soalan F2. Soalan F2 ingin memberikan ada penerangan apa yang berlaku pada kunci besi selepas 20 minit. Okey, kita faham yang kita tengok sekarang ni adalah proses penyaduran. Apa yang akan berlaku? Okey, kita dapati bahawa kunci besi akan disadur oleh lapisan nipis yang berwarna kelabu berkilau iaitu argentum. So, bila soalan seperti ini, kamu harus menyatakan, dia seperti soalan ramalan juga. Tapi soalan yang, kadang-kadang soalan ramalan dia minta kamu nyatakan nilai. Kalau dari topik ni, dia lebih kepada ramalan, apa yang akan kamu dapat, perhatikan. Dia lebih kepada pemerhatian. Yang kamu dapati adalah proses penyaduran berlaku dan kamu dapati warna kelabu berkilau. So, nyatakan warna yang terbentuk dan juga bagaimana keadaan warna tersebut. So, warna kelabu adalah warna kelabu berkilau. Seterusnya, soalan F3. Okey, soalan F3 meminta kamu untuk mencadangkan satu kaedah bagi memastikan penyaduran yang baik diperolehi. So, hanya satu cadangan sahaja yang perlu kamu nyatakan untuk membolehi 3 markah. Okay, cadangan yang antara contoh cadangan yang kamu boleh nyatakan adalah pertama, kunci mesti bersih atau bebas daripada grease. Okay, sebab apa kita mesti memastikan kunci kita bersih dan bebas daripada grease? Supaya proses penyaduran dapat berlaku dengan baik dan tiada benda asing yang menghalang daripada proses penyaduran daripada berlaku. And number 2 ataupun B, pilihan jawapan kamu boleh juga kepekatan larutan argentum nitrat mestilah rendah dan arus elektrik yang dialihkan mestilah kecil.
Okay, reason di sebalik kepekatan larutan argentan nitrat mestilah rendah adalah kita ingin memastikan supaya proses penyaduran berlaku dengan perlahan. Jika kamu guna kepekatan ataupun arus yang tinggi, proses penyaduran boleh berlaku dengan cepat. Apabila proses penyaduran berlaku dengan cepat, penyaduran kamu mungkin akan tidak cantik ataupun tidak kemas hasil dia. Oleh itu, kita perlu gunakan arus elektrik yang kecil dan juga kepekatan yang kamu gunakan adalah kepekatan yang rendah. Untuk soalan 2, kita berhenti di F2 and then selepas ini kita akan menyambung perbincangan kita untuk soalan merancang eksperimen. Soalan merancang eksperimen terbahagi kepada 6 bahagian. Jadi para pelajar boleh rujuk bahan yang telah dikongsikan sebelum ini. Okey. Tengok bahagian yang pertama, soalan meminta kita menyatakan pernyataan masalah. Okey, untuk A. Kemudian B, minta kita senaraikan ke semua pemboleh ubah. B, pernyataan hipotesis. C, pernyataan hipotesis. Bahagian D, minta senaraikan bahan dan radas. Bahagian E, minta prosedur eksperimen dan akhir sekali penjadualan data. Kita akan bincangkan satu persatu. Soalan yang pertama, A. Okay. Untuk menulis pernyataan masalah, okay, sila rujuk semula soalan, dia nyatakan di situ pemasangan mangkin boleh meningkatkan kadar tindak balas. Merujuk kepada penerangan di atas, rancang satu eksperimen makmal mengkaji kesan mangkin ke atas kadar tindak balas. Jadi mengkaji kesan mangkin ke atas kadar tindak balas, kamu ubah suai ayatnya supaya sesuai untuk dijadikan sebagai pernyataan masalah. Dan di sini tambahkan perkataan ataupun ayat perkataan soal, ayat bina dalam bentuk ayat soal. Okey, dan kehadiran mangkin tadi ialah pemboleh ubah dimanipulasikan dan kita punya kadar tindak balas ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi contoh pernyataan masalah untuk soalan ini adalah bagaimanakah kehadiran mangkin boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Okey, boleh rujuk soalan B kamu. Dia minta senaraikan ke semua pemboleh ubah. Jadi kamu ada pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk eksperimen ini, memandangkan kita sedang mengkaji kesan mangkin ke atas kadar tindak balas. Okey, jadi kesan mangkin, kehadiran mangkin merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Manakala untuk kadar tindak balas ialah pemboleh ubah bergerak balas yang ingin kita perhatikan. Okey, jadi untuk eksperimen kadar tindak balas yang menggunakan mangkin, di makmal biasanya kita menggunakan eksperimen penguraian hidrogen peroksida. Okey, jadi untuk set ini pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, yang pertama kita perlu set yang pertama tu kita perlu ada mangkin, manakala set yang kedua tu tidak perlu kehadiran mangkin. Jadi maksud di sini apa yang dimanipulasikan ialah kehadiran mangkin ataupun boleh juga kamu tulis sebagai kehadiran mangan 4 oksida. Gantikan tempat mangkin tu dengan perkataan mangan 4 oksida. Okey, ini yang kita manipulasikan. Okey, set yang pertama tu ada mangkin, set yang kedua tiada mangkin. Okey, dimanipulasikan. Yang kedua, okey, pemboleh ubah yang kita nak perhatikan, hasil daripada eksperimen ni kita nak perhatikan ialah kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas akan menjadi kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Ini dinyatakan dalam soalan. Kau boleh dapat dari soalan tersebutlah. Dan pemboleh ubah yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan. Dalam eksperimen ini perlu dibiarkan malar ialah faktor suhu dan juga isi padu larutan hidrogen peroksida yang kita gunakan.
Bahagian C, soalan C, kamu diminta untuk menulis atau menyatakan pernyataan hipotesis. Sila ingat semula, dalam hipotesis kamu mestilah mengandungi pemboleh ubah dimanipulasikan dan diikuti oleh pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pastikan juga arah dinyatakan dengan jelas. Urutannya mesti pemboleh ubah dimanipulasikan diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk eksperimen ini, yang kita manipulasikan ialah kehadiran mangkin. Satu set ada mangkin iaitu manggan 4 oksida, manakala set yang satu lagi tiada mangkin digunakan. Jadi untuk pemboleh ubah dimanipulasikan yang kita akan tulis ialah kehadiran mangkin. Okey. Dan seterusnya diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam eksperimen ini kita mengkaji kadar tindak balas. Okey, dan arah mesti dinyatakan dengan jelaslah. Okey, dengan kehadiran mangkin, kadar tindak balas meningkat. Okey, elakkan menggunakan perkataan seperti kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas. Elakkan, kerana arahnya kurang jelas bila kamu nyatakan kamu gunakan perkataan seperti mempengaruhi, kurang jelas. Jadi nyatakan, gunakan arah yang jelas di sini. Okey, kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Baiklah, yang seterusnya. Kamu diminta untuk menyenaraikan bahan dan juga radas yang diperlukan untuk eksperimen ini. Okay. Jangan risau sekiranya kamu keliru yang dinyatakan antara radas dan juga bahan. Kadang-kadang kita akan tertukar yang mana radas, yang mana bahan. Jadi, jangan susah hati, kau boleh gabung sekali. Kamu boleh tulis bahan dan radas, kamu senaraikan semua sekaligus. Maka kamu tak akan terjejas lah kalau kamu campur semua, tak ada masalah. Yang penting kamu senaraikan apa yang perlu digunakan tu. Tak semestinya kamu kena asingkan, tak semestinya. Kalau kamu confident, kamu yakin nak asingkan, silakan. Nak gabung sekali pun silakan. Okey, jadi untuk eksperimen ini bahan yang digunakan adalah larutan hidrogen peroksida. Okey, dan kemudian mangkinnya ialah serbuk manggan 4 oksida. Dan radas yang diperlukan ialah silinder penyukat, rak tabung uji, kayu uji, spatula dan penimbang digital. Okey, bahagian yang seterusnya, prosedur. Okay, cikgu nak pesan di sini, cuba elakkan menggunakan ayat radas seperti di atas disediakan. Okey, sebab bila kamu biasa guna ayat ini, kamu kemungkinan besar akan tertinggal banyak step atau banyak prosedur yang penting dan kamu akan kehilangan markah di situ. Jadi setiap prosedur tu perlu ditulis dengan teliti, satu demi satu. Okey. Gambar rajah, wajib tak lukis? Okey, dalam soalan dia tak minta gambar rajah. Tapi jika kamu lukis gambar rajah, pastikan kamu label gambar rajah tersebut. Sebab dari situ, jika ada mana-mana radas atau bahan yang kamu tertinggal, dia akan rujuk gambar rajah berlabel kamu. Tapi pastikan kamu label. Okey, jadi tak wajib gambar rajah. Ada masa boleh lukis, label. Okey, jadi sekarang kita tengok langkah satu demi satu. Yang pertama, apa yang kamu kena buat ialah 2 tabung uji tadi kamu labelkan sebagai 1 dan juga 2. Tulis kata kerja dengan jelas. Kemudian radas apa yang kamu guna. Kata kerja kena tulis dengan jelas. Okey, di sini label. Okey, label tabung uji 1 dan 2. Okey, selepas itu. Okey, selesai label, kata kerja yang kedua. Okey, kata kerja yang kedua, masukkan kuantiti kena dinyatakan dengan jelas. Berapa banyak kamu guna kena tulis. Okey, sama ada kamu guna spatula, bagi tahulah berapa spatula. Kalau guna isi padu, nyatakan berapa isi padu. Kalau guna dalam GC serbuk, nyatakan berapa gram. Okey, jadi di sini masukkan 5 cm padu larutan hidrogen peroksida ke dalam tabung uji 1 dan 2 berasingan. Okey, yang seterusnya, setelah dah masukkan larutan hidrogen peroksida, kita takkan pegang kedua-dua tabung uji itu sepanjang masa. Jadi letakkan, kata kerjanya letakkan, tulis dengan jelas, kedua-dua tabung uji itu ke dalam rak tabung uji. Okey, kata kerjanya letakkan. Okey, seterusnya,
Okey. Eksperimen ni dia mengkaji kesan mangkin. Jadi set yang kamu kena bezakanlah, yang di sini kita guna set yang kedua tu kita nak ada mangkin. Jadi kena ada jisimnya, berapa banyak mangkin yang kau masukkan, kata kerja dia. Okey. Kemudian masukkan ke dalam tabung uji, nyatakan tabung uji mana yang ada mangkin dengan jelas dan seterusnya. Okey. Untuk makluman kamu lah, mungkin kamu dah terlupa. Okey, untuk penguraian hidrogen peroksida, salah satu hasilnya ialah gas oksigen. Okey, jadi kalau adanya mangkin, kita guna mangkin, manggan 4 oksida, jadi oksigen yang terhasil tu kadar penghasilan gas hidrogen tu lebih tinggi berbanding yang tiada mangkin. Jadi di sini kita nak uji kehadiran oksigen. Okey, jadi dengan cepat di situ dia minta kita dekatkan, kata kerjanya dekatkan kayu uji berbara. Kalau kamu ingat semulalah, untuk menguji kehadiran oksigen, kita uji dengan kayu uji berbara. Okey, pemerhatian dia nanti kayu uji berbara tu akan menyala. Okey. Dan step yang sangat penting, jangan sesekali kamu lupa. Okey, pemerhatian tu mestilah dicatatkan. Okey, catat pemerhatian. Dan disebabkan ini eksperimen, dia mesti ada ulang langkah ganti. Tapi di sini kita dah buat serentak. Kalau kamu perasan tadi, kalau kamu sedar tadi, kita dah buat dua-dua serentak, 1 dengan 2. Sebab tu di bawahnya tu prosedur tak ada ulang. Tapi kalau kamu buat satu-satu, ada eksperimen yang kamu perlu buat satu-satu, mesti ulang. Okey, mesti ulang. Nyatakan kamu ulang, ganti apa dengan apa. Okey. Seterusnya, selesai prosedur, bahagian yang terakhir. Okey, 2 markah di sini ialah penjadualan data. Okey, sila ingat, jadual kamu, penjadualan data kamu tu mestilah mempunyai pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan sekiranya ianya melibatkan unit juga mesti ditulis. Kalau ada pengukuran lah yang ada unit, so tulis unitnya sekali. Dan di sini okey, kita ada dua set tadi. Pastikan di sini kan jangan tulis 1 dengan 2 tadi. Tak jelas. Kita nak pemboleh ubah dimanipulasikan, ditulis dengan jelas. Kalau kamu tulis di sini set 1, di sini tulis set 2, maksudnya kamu tak nyatakan dengan jelas kau punya pemboleh ubah dimanipulasikan. Kita tak nak macam tu. So kamu tulis dengan jelas. Set yang pertama tiada mangkin. Set yang kedua dengan kehadiran mangkin, iaitu manggan 4 oksida. Dan ruang pemerhatian boleh dibiarkan kosong. Okey. Selesai sudah perbincangan kita untuk soalan yang ketiga. Seterusnya dipersilakan Cikgu Syawal untuk menyambung soalan yang keempat. Terima kasih Cikgu Zaliza di atas penerangan soalan nombor 3 sebentar tadi. Baiklah guys, kita akan proceed dengan soalan nombor 4. Sebelum kita bincang lebih dalam, baik kita tengok sama-sama soalan nombor 4. Suatu eksperimen telah dijalankan di makmal untuk mengkaji kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Raja Empat menunjukkan perbualan antara seorang guru dengan murid-muridnya semasa eksperimen dijalankan. Melissa dan Adam, apakah pemerhatian anda bagi eksperimen ini? Saya dapati apabila logam X bersentuhan dengan besi, besi tidak berkarat. Cikgu, saya dapati apabila logam Y bersentuhan dengan besi, pengaratan besi bertambah cepat. Berdasarkan perbualan dalam Raja Empat, kamu diminta untuk merancang satu eksperimen makmal untuk membandingkan kesan logam X dan logam Y yang dinamakan ke atas pengaratan besi. Perancangan anda haruslah mengandungi aspek-aspek seperti soalan sebelum ini. Kita ada A. Penyataan masalah, B. Semua pemboleh ubah, C. Penyataan hipotesis, D. Senarai bahan dan radas,
E. Prosedur eksperimen. Dan yang terakhir, penjadualan data. Harus diingatkan, bagi setiap jawapan, kamu boleh merujuk kepada pernyataan ataupun soalan yang diberikan. Oleh itu, saya ulang sekali lagi, pastikan kamu jelas dengan soalan yang diberikan dan baca dengan teliti soalan yang diberikan. Kita mulakan dengan soalan 4A, iaitu soalan pernyataan masalah. Contoh jawapan yang diberikan di sini adalah, bagaimanakah jenis logam yang berbeza yang bersentuhan dengan besi mempengaruhi pengaratan besi? Saya ulang sekali lagi, di sini kamu dapat dilihat terdapat pemboleh ubah yang kita manipulasikan, iaitu jenis logam. Okey, kamu diberi dua pilihan, sama ada kamu ingin menyatakan secara umum ataupun secara spesifik. Jika dilihat di dalam soalan ini, dia minta kamu menamakan logam yang kamu ingin gunakan. So, kamu boleh menamakan terus ataupun kamu just nyatakan secara umum, iaitu jenis logam yang berbeza. So, kita tambah lagi, yang bersentuhan dengan besi mempengaruhi pengaratan besi. Yang ini yang kita nak tengok dalam eksperimen ini, iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas. Adakah dengan jenis logam yang berbeza kita bersentuhankan dengan besi akan mempengaruhi pengaratan? Adakah pengaratan berlaku ataupun pengaratan tidak berlaku? Seterusnya, soalan B. Pemboleh ubah. Seperti biasa, 3 pemboleh ubah yang perlu kamu nyatakan. Kita ada pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi, seperti penyataan saya sebentar tadi, kamu boleh nyatakan secara umum dan secara spesifik. Okey, jika kamu ingin nyatakan secara umum, kamu boleh tulis di sini jenis logam yang bersentuhan dengan paku besi. Kalau kamu nak menyatakan secara spesifik, kamu boleh gantikan jenis logam. Kamu boleh tulis logam magnesium dan kuprum yang bersentuhan dengan paku besi. Juga boleh diterima. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita nak tengok dalam eksperimen ini, adakah terdapat pengaratan besi kesan daripada persentuhan antara magnesium dan kuprum terhadap paku besi. Dan yang dimalarkan dalam eksperimen ini adalah paku besi dan juga suhu. Suhu larutan yang kita akan gunakan, yang kita akan bincangkan dalam bahagian bahan dan radah sebentar nanti. Seterusnya, hipotesis. Diulangi, apabila membuat hipotesis, make sure kamu menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi terlebih dahulu, diikuti oleh pemboleh ubah yang bergerak balas, dan tolong ingat, mesti mempunyai arah yang jelas. Seperti contoh diberikan, apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan besi, didapati logam menghalang pengaratan. Apabila logam yang kurang elektropositif bersentuhan dengan besi, logam mempercepatkan pengaratan. So, kita dapati jelas di sini perkaitan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu logam yang lebih elektropositif dengan bersentuhan dengan besi. So, dia akan menyebabkan menghalang pengaratan. So, pengaratan di situ merujuk kepada RV kita. Dan apabila kita guna logam yang kurang elektropositif bersentuhan dengan besi, dia menyebabkan mempercepatkan pengaratan. So, ada arah MV diikuti RV, kamu boleh mendapat 3 markah. Jelas? Seterusnya, kita beralih kepada bahan dan radas. Seperti diberitahu sebentar tadi, untuk bahagian bahan dan radas, tidak diwajibkan kepada kamu untuk mengasingkan bahan dan radas. Jika kamu tidak yakin, kamu boleh tuliskan sekali ke semua bahan dan radas dan tidak perlu mengasingkan bahan dan radas. Okey, bahan yang kita perlukan dalam eksperimen ini, kita perlukan paku besi, magnesium dan kuprum. Harus diingatkan, apabila kamu ingin menulis magnesium dan kuprum, kamu kena ingat bagaimana keadaan bahan ini kamu ambil di mama. So, jangan sesekali menulis magnesium. So, bahan tersebut tidak jelas. So, kamu kena nyatakan keadaan magnesium tersebut. Adakah kamu mengambil ini dalam serbuk ataupun pita ataupun kepingan. Seperti contoh di sini, magnesium kita tulis sebagai pita magnesium. So, kita dapatkan di makmal
pita magnesium. Seterusnya kita dapatkan kuprum. Bagaimana keadaan kuprum? Kuprum didapati dalam keadaan kepingan dan larutan agar-agar. So tidak perlu kamu nyatakan kepekatan. Tidak semua larutan kita perlu nyatakan kepekatan. Kita ikut kesesuaian eksperimen. So agar-agar just kita nyatakan larutan sahaja. And kita perlukan kalium hexacyanurate 3. Dan seterusnya kita ada phenolphthalein serta kertas pasir. Radas yang diperlukan dalam eksperimen ini hanya 2 radas saja, iaitu tabung uji dan juga rak tabung uji. Kita pergi ke soalan yang seterusnya, E, iaitu procedure. Langkah pertama, paku besi, pita magnesium dan kepingan kuprum digosok. Apabila kamu nyatakan kata kerja digosok, make sure kamu terus terlintas. Digosok menggunakan apa? Digosok dengan menggunakan kertas pasir. Nombor 2, paku besi dililit dengan pita magnesium. Nombor 3, paku besi yang telah dililit dengan magnesium dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam sebuah tabung uji. Nombor 4, campuran agar-agar larutan kalium hexacyanurate 3 dan phenolphthalein dituang ke dalam tabung uji tersebut sehingga paku tenggelam. So di sini kamu perlu highlightkan sehingga paku tenggelam. So penting di sini, jika kamu tidak nyatakan, prosedur kamu telah mengalami kecacatan. So kamu tidak akan berjaya memperolehi 3 markah untuk prosedur. Yang kelima, tabung uji diletakkan di dalam rak tabung uji dan dibiarkan selama 1 hari. Dan yang keenam, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, apabila kamu memanipulasikan sesuatu boleh ubah itu, kita harus ulang balik eksperimen dengan menggantikan pemboleh ubah dimanipulasikan yang seterusnya. Okey, dalam eksperimen ini kita menggunakan kepingan kuprum dan magnesium. So kamu ulang langkah 2 hingga 5 dengan menggantikan kepingan kuprum menggantikan pita magnesium. Dan yang terakhir, sebarang perubahan dan sebarang pemerhatian ataupun sebarang perubahan dicatat ataupun direkod. Bahagian terakhir iaitu penjadualan data. Perkara yang paling utama bila kamu ingin menghasilkan satu penjadualan data, harus diingat, kamu haruslah mempunyai header. Header, jadual dilabel dengan NV dan RV. Sama ada kamu ingin memastikan adakah jadual yang dihasilkan itu tepat ataupun memenuhi kriteria untuk mendapat 2 markah. Make sure kamu cek, adakah terdapat NV di jadual kamu, adakah terdapat RV. So jika NV atau RV itu mempunyai unit, make sure ada unit. So tidak semua mempunyai unit, ikut kesesuaian eksperimen. Seperti contoh di sini dapat dilihat, NV kita adalah pasangan logam. So jangan tinggalkan kotak dengan kosong. So make sure kamu isi apakah pasangan logam yang kamu gunakan dalam eksperimen ini. So kita gunakan 2 pasangan logam yang berbeza. Pertama, besi dan magnesium, dan yang kedua, besi dan kuprum. So RV kita, apa yang dapat kita perhatikan adalah pemerhatian. So ini adalah satu penjadualan data yang lengkap untuk eksperimen ini untuk membolehkan kamu memperolehi 2 markah. Okey, untuk soalan F sehingga penjadualan data, saya rasa setakat ini sahaja perbincangan kita. Sekian, terima kasih. Saya Cikgu Syawal dan Cikgu Syaliza ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2020. Semoga memperolehi kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang untuk SPM, terutamanya kertas kimia, insya-Allah. Sekian, terima kasih.